yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguruskan umat Nabi Muhammad ini, sama ada dia setuju ataupun tidak setuju, dia mesti teruskan. Dan dalam kes yang ada di hadapanku pada saat ini, kata Sa'id, yastati'uhu rajulun mithlu, orang yang paling layak untuk melaksanakan adalah orang yang seperti kamu, wahai. Maknanya dia pergi jumpa Umar tu, dia nak mengukuhkan kedudukan Umar, tetapi dengan bayangan, dengan ingatan, halangan-halangan yang mesti dijaga, sempadan yang perlu diawasi supaya dia tidak melampaui perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Sa'id bin Amir. Habis bila dah dia kata orang yang paling layak ialah Sa'id, ialah Umar, maka Umar pun redha, terima balik jawatan. Selang beberapa hari lepas pada itu, tuan-tuan, ya, tiba-tiba Umar perintahkan pengawal pergi panggil, jemput Sa'id datang ke mana. Minta dia datang, jumpa dengan dia di pejabat. Sa'id datang. Lalu bila datang Sa'id ini, Umar kata kepada Sa'id, wahai Sa'id, aku minta sungguh-sungguh dengan kamu, bila aku buat satu semakan, ada sebuah negeri lagi yang tidak ada seorang negeri besar yang dilakukan. Ada satu negeri dalam negeri-negeri di bawah naungan aku ni, dia kata ada satu negeri lagi yang tidak ada negeri besar. Aku nak minta supaya kamu terima amanah untuk jadi negeri besar di sana. Kejutlah Sa'id. Sa'id yang tak ada apa-apa, tanding pun tidak dia, tiba-tiba nak dilantik menjadi negeri besar oleh Umar Al-Khattab. Lantik exco pun dia okey, negeri besar. Ya, Sa'id kata tak mahu, minta maaf. Ya, aku tidak layak dan aku tidak mahu menggalah sesuatu yang boleh menyebabkan kehidupan akhirat aku terganggu dengan impian syurga. Faghadiba Umar. Ya, bila dia sebut dia tak bersedia nak terima bebanan amanah tadi, dia kata, Umar kata, Umar respon dalam keadaan yang amat marah. Umar malah dia sebab dia tolak. Kemarin 2-3 hari lepas kamu datang beritahu kepada aku, nasihat kepada aku macam-macam. Bila aku tanya kamu ada tak orang yang layak untuk laksanakan, maka kamu minta aku teruskan amanah tadi. Sekarang aku nak minta bantuan kamu supaya kamu bantu untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah negeri. Tiba-tiba kamu tolak. Aku mohon, aku rayu kepada Umar, kata Umar, supaya kamu terima. Bila rayuan dibuat, Umar minta dan sebagainya, pujuk dan sebagainya, akhirnya Sa'id bin Amir terima. Dia kata kalau tak ada orang sangat, tak apalah terima, tapi dengan kadar kemampuan. Lalu dia pun diarah oleh Umar pergi ke suatu tempat yang bernama Hinson. Hinson ni Syam. Ya, Syam. Dia pergi ke Hinson. Bila sampai di Hinson, dia melaksanakan amanah dia sebagai seorang menteri besar, sebagai ketua menteri di tempat tadi. Dia minta, dia melaksanakan tanggungjawab dia, jaga rakyat dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, dalam tempoh yang agak lama, Sa'id bin Amir ini tidak ditanya khabar oleh Amirul Mukminin. Umar tak tanya khabar, tak pergi, tak tanya khabar dia, tak hantar mesej pun tidak, WhatsApp pun tak ada, nampak masuk. Anak muda semayang ni tuan, kalau tuan-tuan boleh jenguk semayang terawih ni, kadang-kadang di belakang tu, awal takbir ni, lepas takbir tu imam tu takbir terus, tapi seluruh poket buat keluar untuk main WhatsApp. Ya. Bila lama dia tak tanya khabar, satu hari datang seorang utusan daripada, bukan utusan, seorang pegawai daripada Hinson pergi ke jumpa dengan Umar. Bila jumpa dengan Umar, tuan-tuan, Umar cukup gembira. Dia tanya khabar, macam mana, ada masalah ke apa semua sekali.
Lepas selesai semua sekali-galanya itu, lalu pegawai tadi pun kata, aku minta dirilah, aku minta izin untuk balik semula ke Musa. Lalu pada masa itu Sa'id Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin, dia kata kepada pegawai tadi, dia kata, sebelum kamu balik ke Himson, dia kata, aku minta kepada kamu, uktubuli asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatakum. Dia kata, aku minta kepada kamu, tolong senaraikan kepada aku satu nama, senarai nama orang-orang yang fakir. Ya, uktubu asma'a fuqara'ikum. Tolong senaraikan, tolong tulis nama-nama orang yang fakir di kalangan kamu di Himson, dan serahkan kepada aku sekali. Umar ambil pen, kemudian dia ambil kertas, bagi kepada pegawai. Pegawai tadi tulis satu-satu nama, 1, 2, 3, 4, sampailah satu angka yang akhir sekali. Nama itu dia tulis nama Sa'id ibn Amir. Nombor yang akhir sekali dia tulis nama Sa'id ibn Amir. Lepas itu dia beri kepada Umar Al-Khattab. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, hal Umar pun ambil. Umar baca nama satu dia baca nama ni. Kemudian sampailah kepada nombor yang terakhir sekali. Dia baca nama Sa'id ibn Amir Al-Jumah. Umar ni dia termenung. Dia kata, Sa'id ibn Amir ni macam aku pernah dengar je nama ni, tapi tak berapa ingat lupa. Perasan nama tu tapi tak tahu siapa. Dia menung ni, tiba-tiba dia tanya kepada pegawai tadi. Faqala Umar, wa man Sa'id ibn Amir. Dia kata, saudara, dalam senarai list yang kamu tulis ramai-ramai ni, dia kata ada satu nama yang aku rasa macam keliru sikit. Nama Sa'id ibn Amir. Man Sa'id ibn Amir. Dia tanya siapa dia Sa'id ibn Amir yang kamu tulis nama ujung sekali ni. Faqalu amiruna. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, Sa'id ibn Amir itu adalah amir kami, ketua kami, MD kami. Faqala Umar, amirukum faqir. Umar kata, saudara, adakah amir kamu seorang yang fakir? Qala na'am. Wa wallahi innahu la tamurru alaihi al-ayyam at-tuwal wa la yuqazu fi baitihi nar. Dia kata, demi Allah, ya, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, amir kami, pemimpin kami adalah seorang yang fakir. Sehingga dia menceritakan, untuk kami lihat dapur di rumah dia itu berasap, sebab dia memasak, kami akan mengambil masa yang terlalu lama kerana tidak ada bahan dalam rumah dia untuk dia masak. Ambil kepada Himson. Rumah kita pun tak berasap juga, tapi kita makan kat luar. Ya tak? Anak kata KFC bang, ayah KFC. Ya. Amirul Mukminin terkejut sehingga dia menangis. Dia menangis, kemudian dia masuk dalam bilik dia. Sekejap dia keluar dengan satu beg, lalu dia berikan kepada pegawai. Aku pesan kepada kamu 2 kali. Yang pertama, tolong sampaikan salam aku kepada amir kamu Sa'id ibn Amir. Aku minta maaf sebab tak sempat nak ziarah. Yang kedua, dia kata, dalam beg ini ada 1000 dinar. Duit ini adalah duit kepunyaanku, bukan duit Baitul Mal, bukan duit khazanah negara, bukan, tapi duit aku sendiri. Untuk kamu serahkan kepada Sa'id ibn Amir untuk diri dia, bukan untuk dia bagikan kepada masyarakat dia, tapi khusus untuk dia. Kalau ada keperluan dia pribadi dia nak buat apa-apa, itu serah pada dia. Aku beri atas nama pribadi aku kepada pribadi seorang manusia yang bernama Sa'id, bukan sebagai menteri besar, bukan sebagai pemimpin, untuk diri dia. Balik. Lalu balik, bila sampai di rumah dan sampai di Himson, dia terus pergi ke rumah Sa'id ibn Amir. Dia beri salam, Sa'id pun keluar. Bila keluar, ya, bila keluar, tapi dalam 5 minit lagi. Bila keluar saja,
Lalu dia pun bercerita. Dua pesanan tadi disampaikan kepada Sa'id. Sa'id jawab salah. Kemudian Sa'id tanya apa dalam bekas, apa dalam beg. Kata pegawai tadi, ini adalah kiriman daripada Amirul Mukminin untuk kamu, khusus untuk kamu, bukan untuk kamu alihkan kepada orang ramai, tetapi khusus untuk kamu, keperluan. Lalu dia membuka, Sa'id bin Amir ini dia buka bekas tadi, beg tadi. Lalu dia ternampak sejumlah wang yang banyak, dan diberitahu kepada dia jumlah wang itu ialah sebanyak 1000 dinar. Bila dia tengok, bila dia dengar jumlah tadi, lalu Sa'id sebut suatu kalimah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sebut berulang kali dengan suara yang kuat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai isteri dia tengah masak tom yam tu, tutup dulu dapur. Tak tutup dapur, berlari naik dengan inna lillahi inna ilaihi. Tengok di sebelah Amirul Mukminin itu ialah pegawai yang pergi jumpa dengan Umar. Lagi kacau. Kata isteri dia, ka'annama nazalat bihi nazilatun aw halla bi sa'atihi qadbun fahabbat zawjatuhu maz'uratun. Isteri dia naik dalam keadaan kelam kabut, tengok pegawai yang diutus untuk jumpa dengan Umar tadi ada di sebelah Sa'id, suami dia. Lalu timbul satu tanggapan bila suami dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Lalu dia sebut, dia kata, wahai suamiku, wahai Sa'id, adakah kenapa kamu sebut inna lillahi berulang kali? Ma sya'nu ya Sa'id amatu Amirul Mukminin. Dia kata, wahai suamiku, kenapa kamu sebut dengan berulang kali kalimah itu? Adakah Amirul Mukminin kita mati? Adakah Sayyidina Umar mati? Qala la, tidak, dia kata. Bal a'zam, bahkan lebih besar daripada apa yang kamu sebutkan. Isteri dia tanya lagi, adakah negara kita diserang, negara Mekah, Madinah diserang oleh mereka yang bukan Islam? Qala la bal a'zam, tidak, bahkan lebih besar daripada itu. Lalu isteri dia tanya, dia tanya kepada suami dia, sebenarnya apa cerita sebenarnya? Tolong ceritakan kepada aku. Lalu Sa'id kata, wa qala Sa'id, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Kata Sa'id, musibah yang besar dan sekarang ini sedang berlaku ialah dunia telah masuk ke dalam diriku untuk merosakkan akhiratku dan untuk mendatangkan fitnah dalam rumah tangga ini. Dia kata sebenarnya ada musibah yang sedang masuk dalam rumah kita. Ada sesuatu yang sedang mengacau rumah kita yang boleh membawa fitnah dan mengucap-kacirkan kehidupan rumah tangga. Dia sebut kataan. Bila dia sebut demikian, isteri dia kata apa? Isteri dia kata, takhallas minha wa hiya la tadri min amri syai'a. Dia kata, wahai suamiku, tolonglah selesaikan masalah itu. Aku tidak mahu rumah tangga kita terganggu dengan sebab. Dia tak beritahu kata ada duit Amirul Mukminin kirim. Ya, dia beritahu ada fitnah besar bagi kat rumah kita. Dia beritahu kata ada fitnah besar. Ada benda yang sedang masuk dalam rumah tangga kita ni yang boleh menyebabkan kehidupan rumah tangga kita jadi kelam kabut lepas itu. Isteri dia kata, tolonglah selesai. Aku tak nak benda terganggu kehidupan rumah tangga kita. Kemudian Sa'id pun senyum kat suami isteri dia. Isteri dia pun senyum balik. Kemudian masuk sambung buat kerja di dapur. Ya. Sa'id pun ambil satu bekas beg plastik yang kecil-kecil, bekas yang kecil, kemudian diagihkan duit 1000 dinar tadi, dimasukkan ke dalam bekas-bekas yang kecil tadi. Dan dia kata, kamu tolong agihkan semua sekali duit ini kepada fakir-fakir miskin yang ada di tempat itu. Aku tidak mahu kepadanya walaupun sebahagian kecil daripada jumlah yang dikirimkan. Itu kehebatan Sa'id bin Amir dalam buat satu keputusan. Sebab itu tuan-tuan, kalau dapat bonus ke apa raya ni, jangan beritahu balik, jangan beritahu orang rumah. Beritahu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ya. Tuan-tuan sebut inna lillahi, dia tanya masalah
berat kita ni, pernah kita ni, betul selesai lah. Saya tak mau rumah tangga kita ni dengan kau jadi. Kalau tuan-tuan beritahu awal, memang tukar nasi kita kat raya ni. Astro lagu mana dia kata dah. Macam-macam. Kebijaksanaan. Ya. Man yuridillahu, Nabi kata ada 3 perkara. 3 perkara. Sayang Nabi pada kita ni, Nabi kata orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, man an'amallahu alaihi fasyakar. Orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, beri nikmat, macam-macam nikmat kepada kita. Kita terima, kita bersyukur. Yang kedua, man an'amallahu alaihi fasyakar wa ibtalahu fasabar. Orang yang ditimpakan kepadanya dengan ujian, ya, musibah, kemalangan dan sebagainya, bila timpa kepada dia, dia sabar. 2. Wa asa'a fastaghfar. Yang ketiganya ialah orang yang melakukan kesilapan. Bila dia sedar daripada kesilapan dia tadi, fastaghfar, dia segera beristighfar kepada Allah Ta'ala. 3 perkara ini kata Nabi, bila berlaku kepada seorang Muslim dengan syarat-syarat yang lain, dia jaga, maka Nabi kata dakhalal jannah min ayyi babin syaa. Dia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga daripada mana-mana pintu yang dia suka. Sebab tu kita nak cari ruang-ruang ni supaya Allah Ta'ala pilih juga kita. Dunia kita nak, tetapi akhirat adalah keutamaan kita. Sebab tu ada sahabat Nabi, ya, akhir sekali tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi, waktu dia habis dalam satu kuliah tadi. Bila masuk dia tengok penuh, tak ada tempat kosong. Nabi tengah kuliah ni tengok, gelagak sahabat yang baru sampai tadi, duduk tengok, pandang sana sini. Akhirnya dia ternampak satu tempat yang kosong. Lalu sahabat tadi pun mencelah, masuk. Sampai dekat tempat kosong dia nak duduk tadi. Bila dia nak duduk, sahabat ni berdiri sebelah tu, dia nak duduk. Tiba-tiba sahabat Nabi yang duduk sebelah dia tadi, tempat kosong tadi, tengok sahabat ni, lalu dia pun tarik jubah dia yang terbuka tadi, yang sahabat yang duduk tadi, dia tarik, kemudian dia selitkan di bawah peha dia. Nabi tengok kes itu dan Nabi tegur sahabat ni. Dia kata, wahai sahabatku, kenapa kamu tarik jubah kamu apabila sahabatku tadi nak duduk di sebelah kamu? Adakah kamu bimbang miskinnya sahabat tadi akan melekat kepada kamu? Kata Nabi kepada sahabat. Bila sahabat ni dengar kata-kata Nabi, dia teringat kepada apa yang Nabi sebut. Ya, wa asa'a fastaghfar. Orang yang melakukan kesilapan lalu dia beristighfar. Sahabat tadi pun istighfar. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah, wahai Rasulullah, sedikit pun tidak terniat kepada aku untuk aku hina sahabatku ini. Tetapi oleh kerana kebimbangan aku, kalau tindakan aku buat tadi itu dengan sebab bisikan syaitan yang masuk kepadaku setelah aku memandang kepada dia, maka aku beristighfar kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah dan aku minta maaf kepada sahabatku. Dan untuk mengkifaratkan dosa yang aku buat tadi, aku berjanji, wahai Rasulullah, aku akan beri separuh daripada harta untuk sahabatku yang miskin. Sahabat Nabi dengar, tuan-tuan, kalau kita lah, kalau kita pegang kat belakang dia, Allah Syekh, terima kasih banyak Syekh, barakallah, jazakallah. Tapi sahabat ni kata pada Nabi, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kalau dia bersalah kepada aku telah lama memaafkan dia. Tetapi aku tidak bersedia untuk menerima kekayaan yang ingin diberikan kepadaku, kerana aku bimbang kalau sifat kaya itu akan melekat kepada aku. Kata sahabat Nabi, kerana dia sayang kepada kehidupan akhirat. Ya. Jadi kita ni tuan-tuan, setakat tu saya nak sebut sikit ruang masa yang ada dengan Ramadan yang Tuan Hafiz Zul sebut tadi, tinggal dalam 10 hari lagi. Kalau boleh ikhtiar 10 Ramadan terakhir itu
untuk banyakkan masa kita di masjid daripada di rumah kita. Ya, kat sahur tu balik ya, tak apa. Tapi biar masa kita tu, ruang masa kita banyak di masjid daripada di rumah kita. Biar banyak di medan dakwah, di medan supaya kita dapat meraqabahkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itu yang saya dapat sebutkan pada petang ini, tengah ini. Saya minta maaf kalau ada yang tersasul, salah kata, dan sebelum akhir saya nak mohon kalau tuan-tuan ada ruang untuk sedikit bantuan kepada dua tujuan. Yang pertamanya, seperti biasa, sebelum Hari Raya kita ada misi untuk bantuan kepada fakir miskin. Yang keduanya, saya selepas sebulan yang lalu, ada sahabat kita Ustaz Ridwan Muhammad Noh, dia minta supaya saya sambung sikit lagi mengaji, buat kajian dari sudut dakwahnya, ambil kos dakwah dan ilmu komunikasi. Satu topik yang dia berhajatkan kepada suatu kajian, satu pemerhatian, satu pencerahan. Sebab masyarakat kita ni dari segi penerimaan masyarakat sudah berlaku, tetapi macam mana pendekatan kita untuk pecahkan tembok-tembok yang masih lagi jadi kadangan. Saya baru ni tuan-tuan, ada Cina Tionghoa berbagai panjang nak pergi ke satu lokasi. Saya pergi jumpa dengan mereka, salam dengan mereka. Yang lelaki ni genggam tangan saya, goncang tangan saya, kemudian senyum. Saya pun pergi jumpa seorang, jumpa dengan satu Cina perempuan sedang dukung baby, anak kecil. Saya tengok dia macam masih dalam pantang sebab pakai stocking. Cina tu pakai stocking tebal, seluar pendek, seluar pendek pakai stocking. Dia kata ni masih dalam pantang lagi. Saya pergi jumpa, saya kata ucap terima kasih kerana datang. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya ingat lagi Ustaz datang rumah saya pun kali. Ustaz bagi limau, dia kata. Anak saya Ustaz berebut, walaupun limau Ustaz bagi itu masak. Malu saya tak tahu. Malu kita. Pasal dia ziarah dia bagi buah limau. Kongsi pakcak dia. Ya. Saya tanya dia, suami tak datang? Dia kata ada, tak datang. Dia tunjuk Pak Limawan belakang itu suami. Saya pun terima kasih lagi. Saya pergi kat dia, kat suami dia. Masa pergi jumpa dengan suami dia, dia panggil saya, Ustaz, sekejap Ustaz. Saya pergi kat dia. Tiba-tiba dia hulur baby dia, Cina ni hulur baby tadi kepada saya. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz baca-bacakan sikit untuk anak saya supaya dia jadi anak yang baik. Melayu-Melayu kita ni yang ada Pak Ibu, makcik-makcik yang ada berbaring sama-sama, dia nangis. Artinya saya nak sebut ialah benda tu dah ada sikit sebanyak dalam pemikiran masyarakat yang non-Muslim. Tinggal lagi macam mana cara kita supaya jurang itu kita rapat. Ya, lepas tu sahabat mereka kata, sahabat Ridwan kita belajar, dan dia dah tengok ada satu tempat universiti Islam di Indonesia yang dia dalam setahun setengah, kosnya agak besar sedikit. Jadi saya minta kalau tuan-tuan ada pilihan untuk sama-sama menyumbang untuk dua tujuan yang saya sebut tadi. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.